الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan izin daripadanya kita dapat teruskan lagi pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in. Kita berada pada fasal sembahyang berjemaah, pada akhir dah. Pada fasal ini nak masuk kepada bab sembahyang Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun dah. Surat 113 terjemahan bahasa Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin. Tanbihun. Inna hadhihi al-a'dhara tamna'u karahata tarkiha haitsu sunnat wa ithmaha haitsu wajabat. Tanbih bahasa Arab tu maknanya ini satu peringatan. Sesungguhnya uzur-uzur ini menegah karahah, menegah kemakruhan, meninggalkan karahah, kemakruhan, menegah kemakruhan, meninggalkan jemaah sekira-kira ia sunat, dan dosa, yakni menegah dosanya sekira-kira ianya wajib. Jadi sekarang ni pada akhir ni pengarang dia buat satu peringatan, tanbih. Dia buat satu tanbih. Kata dia, inna hadhil a'dzara, ketahuilah sesungguhnya uzur-uzur ni. Mana uzur-uzur yang disebut sebelum ni lah? Hujan, lecoh, apa lagi? Kesejukan, sangat sejuk, sangat panas, sakit, sangat dahaga, sangat lapar. Jadi tak ada pakaian yang sesuai. Itu semua uzur-uzur tersebut itu tamna'u karahata tarkiha, dia menghalang kemakruhan meninggalkan jemaah haitsu sunnat, sekira-kira dia itu sunat. Bagi pandangan yang mengatakan berjemaah itu sunat, jadi meninggalkan jemaah hukumnya apa? Hukumnya makruh. Tak? Yang pandangan muktamad mazhab kita yang kata dia itu sunat, sunat muakkadah pula, sunat. Jadi kalau tinggal pada sunat hukumnya makruh. Secara umum gitulah. Hukumnya makruh. Uzur-uzur ini dia menghalangkan hukum makruh. Oh, ada uzur ni tak makruh lah. Itu maksudnya. Kalau tak ada uzur, makruh. Pandangan yang mengatakan sembahyang berjemaah tu sunat, dia tinggal sembahyang jemaah, maka hukumnya makruh lah. Kalau tak ada sebab. Tapi kalau ada uzur, uzur tersebut menghalang kemakruhan, jadi tak makruh lah, sebab ada uzur. Ingat khabar tu je, mudah je. Wa ithmahu ay wa tamna'u ithmahu, dan uzur ini juga menghalangkan dosanya. Dosanya, yakni dosa kerana meninggalkan, dosa meninggalkan jemaah itu haitsu wajabat, sekira-kira wajib. Bagi yang mengatakan sembahyang jemaah ini wajib, hukumnya wajib, maka kalau ada uzur, ada uzur, dia menghalangkan dosa. Faham tak? Yang mengatakan berjemaah ini wajib, kalau tak buat, tinggal berjemaah, maknanya berdosa, sebab meninggal wajib. Meninggalkan wajib hukumnya berdosa. Tapi ada uzur, dia menghalang dosa tersebut, maknanya tak dosa. Itu je, mudah je. Kemudian katanya, wala tahsulu fadilatul jama'ati kama qala an-Nawawi fil majmu'i wa ikhtara ghayrahu ma alayhi jam'un mutaqaddimuna min husuliha in qasadaha laula al-'udhru. Tidak terhasil fadilat jemaah bagi yang meninggalkannya dengan uzur. Kalau tak
Tak datang jemaah, tinggalkan uzur. Dapat pahala berjemaah dah, dapat fadilat dah? Tak dapat katanya. Seperti yang dikatakan oleh Nawawi di dalam Majmu'. Imam Nawawi sebut dalam Majmu' ni tak dapat. Selain dia, yakni selain Imam Nawawi, memilih apa yang di atasnya sekumpulan ulama' mutaqaddimin. Selain Imam Nawawi, dia pilih pandangan yang sepakat dengan ulama' mutaqaddimin yang terdahulu. Apa dia itu? Bayan. Min, daripada terhasil fadilah itu jika dia mengqasadkannya kalau tidak ada uzur tu. Gini. Lepas diterang berkaitan dengan terhalang makruh atau terhalang dosa tu, sekarang ni orang tersebut dia tak pergi berjemaah kerana ada uzur. Semayanglah dia kat rumah seorang-seorang. Nampak tak? Kerana tak ada orang lain, dia semayang seorang-seorang. Maka semayang ni seorang-seorang tu pahala ke mana? Kata dia, wala tahsulu fadilatul jamaah. Dia tidak hasil lah fadilat berjemaah kalau dia semayang seorang. Kenapa tak semayang berjemaah dia berjemaah? Kerana ada uzur. Tak apalah, tak dosa atau tak makruh. Tapi dapat tak fadilat jemaah tu? Katanya tak dapat. Tidak hasil fadilat jamaah kama qala an-Nawawi fil Majmu', sebagaimana berkatakannya oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Dalam Imam Nawawi dalam Majmu', dia memilih, ni ikhtiar Imam Nawawi lah, dia pilih bahawa tak dapat fadilat. Sebab apa? Sebab semayang seorang. Semayang seorang takkan dapat fadilat berjemaah. Dah ada uzur pun, ada uzur sekalipun lah, sebab ibadat dia buat seorang. Tapi ingat, tengok pengarang kata waqtara ghairuhu ma alaihi jam'un mutaqaddimun, dan telah memilih oleh selain Nawawi, pilih pandangan, ra'yun, ma ni kena pada ra'yun, pandangan alaihi mutaqaddimuna, yang di atasnya itulah sekumpulan ulama' mutaqaddimun, ulama' Syafi'iyah yang awal, yang terdahulu. Jadi sebelum ulama' mutaqaddimun ni, biasanya istilah mutaqaddimun ni merujuk kepada fasal sebelum pada Imam Nawawi lah, fasal sebelum Imam Nawawi. Adapun Imam Nawawi dan lepasnya dipanggil ulama' mutaakhirun. Termasuk mutaqaddimun tu ashabul wujuh yang awal-awal tu. Jadi sebahagian daripada ataupun lain daripada Imam Nawawi, dia memilih pandangan yang sekumpulan ulama' mutaqaddimun berpandangan. Apa pandangan itu? Min bayaniyah itu. Min husuliha, hasil juga fadilat jemaah. Fadilat berjemaah tu hasil juga kalau walaupun dia semayang seorang. Hasil itu in qasadaha laula al-udhru, ay laula al-udhru mawjudun la qasadaha. Kalaulah tidak kerana uzur, nescaya dia akan berjemaah. Nampak? Tapi kerana ada uzur, dia tak mari jemaah. In qasadaha, hasil itu jika dia qasad nak berjemaah, kalau tidak kerana uzur. Kalau tak kerana uzur, dia akan pergi jemaah. Tapi kerana uzur, tak boleh pergi jemaah. Orang macam ni, walaupun dia semayang seorang, semayang dia itu dapat fadilat jemaah juga. Dapat fadilat jemaah juga. Dah gitu, pahala sama lah. Ada segi pahala, tak sama. Jemaah sungguh dengan tak berjemaah tak sama, tapi fadilat tu boleh. Nampak tak? Fadilat berjemaah tu boleh. Berapa? 27. Tapi 27 dia mungkin tak sama dengan 27 orang semayang betul berjemaah. Tapi 27 tetap 27. Contoh senang, boleh 27 sen. 27 kak dengan 27 riyal. 27 kak. 27 belaka. Tapi hak ni tak sama lah dengan hak ni. Hak ni semayang jemaah sungguh. Hak ni semayang seorang tapi tak berjemaah kerana ada uzur. Dapat fadilat. Tak macam dia semayang betul-betul seorang ni, tapi dia ada uzur yang kalau tak kerana uzur, dia akan pergi berjemaah. Dapat juga fadilat berjemaah tersebut. Ini berdasarkan beberapa hadis dalam yang warid berkaitan perkara inilah. Sebab itu
apa nama ni, orang yang mulazamah, contoh buat satu ibadat, buat satu amalan. Orang yang mulazamah berjemaah contohnya, tiba-tiba tak boleh pergi jemaah kerana ada penghalang, kerana ada uzur. Kalau tak ada uzur tu dia akan jemaah. Dia sembahyang di rumah pun dapat fadilat. Fadilat jemaah boleh juga. Boleh juga. Tak macam orang hok sembahyang betul-betul seorang rumah, tak ada niat apa-apa pun. Dia pun sebelum ni tak pernah sembahyang berjemaah. Tak sama. Sebab itu fadilat melazimi amalan tertentu ataupun berjemaah ni, khusus bab kita ini, dia akan juga dapat fadilat berjemaah walaupun dia sembahyang seorang ke di rumahnya. In qasadaha laula al-uzru. Kalau dia qasadkan jemaah, kalaulah tidak kan uzur, dia akan pergi berjemaah. Okey. Kemudian kata pengarang rahimahullah, qala fil majmu'i yustahabbu liman taraka al-jumu'ata bila uzrin ay yatasaddaqa bidinarin aw nisfihi. Yatasaddaqa bidinarin aw nisfihi li khabari Abi Dawud wa ghairihi. Kata Nawawi di dalam Majmu', disunatkan bagi orang yang meninggalkan Jumaat tanpa uzur bahawa dia bersedekah 1 dinar atau setengah dinar, kerana khabar Abu Daud dan selainnya selain Abu Daud. Sekarang ni ditutup dengan satu faedah lah, satu faedah. Jadi kenapa disebut sini, sebut berkaitan Jumaat, kerana kiranya samalah jamaah Jumaat. Hadis dan juga hukum ni berkaitan tinggal sembahyang Jumaat. Maka sembahyang jamaah pun, sembahyang berjamaah sekali, sembahyang ramai-ramai pun kira samalah. Katanya waqala fil majmu'i, berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', yustahabbu liman tarakal jumu'ata, disunatkan bagi orang yang meninggalkan sembahyang Jumaat bila uzrin, tanpa ada uzur. Dia tinggal Jumaat tanpa ada uzur, hukumnya berdosa. Faham tak? Hukumnya berdosa tanpa uzur. Kalau ada uzur tak berdosa lah. Dah bila berdosa tu, bagaimanakah cara nak hapuskan dosa? Kena taubat. Taubat lah. Pertama dia tak buat Jumaat, nak buat rumah memang tak boleh. Yang sembahyang Zuhur, kena ganti sembahyang Zuhur lah. Tapi kerana meninggalkan Jumaat tu dia berdosa. Kalau tanpa uzur, maka kena taubat, wajib dia taubat. Okay. Dan di sana ada satu bentuk kafarah. Kafarah ni dari segi maknanya istiqaq daripada kalimah kufrun. Kufrun ni makna tutup. Dosa tu kita taubat dah, tapi nak tutup pula lagi. Nak tutup lagi dosa tu dengan amalan soleh. Wa atbi'il sayyi'ah hasanata sayyi'ah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaklah kamu iringi iringi dosa-dosa yang dilakukan itu dengan hasanah, tamhuha. Dalam hadis Nabi sebut, kalau seorang tu buat dosa, maka berlakulah contoh dosa, maka iringinya dengan al-hasanah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hasanah itu akan menghapuskan padam dosa. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kerana amalan-amalan baik itu dia dapat menghilangkan dosa-dosa. Itu dalam ayat Quran. Jadi berdasarkan itu, datang dalam riwayat Abi Daud dan lain daripada Abi Daud, Nabi SAW kata, man tarakal jum'ata min ghairi uzrin falyatasaddaq bidinar fa in lam yajid fa nisfi dinar. Siapa yang tinggal sembahyang Jumaat tanpa ada uzur, hendaklah dia sedekah dengan sedinar. Kalau tak ada, maka hendaklah dengan nisfu dinar. Nisfu dinar, separuh dinar. Separuh dinar berapa? Sedinar sama dengan 4.25 gram tak?
Dinar duit emas. 4.25 gram. Betul tak? 20 bagi 85 bagi 20 dapat apa? 85 bagi 20 dapat 4.25 gram. Jadi satu dinar, satu duit emas bersamaan dengan 4.25 gram. 4.25 gram. Okey. Darat 20 cukup tak 85? 4.25 darat 20. Boleh tak 85? Boleh tak? Betul tak? Betul tak tu? 4.25 gram. Jadi itu sedinar. Sedinar emas. Emas berapa segram? Berapa ratus segram? Learning 200 lebih. 200 lebih. Darat 200 lebih segram. Darat 4.25. 1000 lebih. 1000 lebih. Sekali tinggal Jumaat 1000 lebih. Sunat je ni. Dah ada hadis kan? Apa dah hukum wajib? Pakai hadis. Tengok, ni pakai hadis tak pakai fiqh ni. Sebab itu ulama dia tak pakai pada hadis saja. Bukan ulama tolak hadis. Sekarang ni tengok, saranan itu adakah arahan itu falyatasaddaq fi'il amal, datang dengan lamul jazmi, lamul amri, dijazam. Adakah hendaklah bersedekah? Suruhan Nabi, maknanya wajib ke tak? Ulama bila tengok nas-nas lain, dia melihat kepada qarinah, mengatakan saranan tersebut tak wajib. Digalak, sebab tu dia kata yustahabbu sunat. Jadi kalau orang pakai terus-terus ambil Quran hadis tanpa ada ilmu nak memahamkan nas Quran hadis, dia akan macam-macam lah hukum yang keluar ni. Sebab itu kita tak pernah dengar mayang Jumaat kena bayar sedinar emas, tapi ada hadis dah hukumnya sunat. Dah kita tak dengar, tak apalah, sebab benda tu sunat. Tapi tujuannya apa? Tujuannya kerana kita nak buat amal soleh tu supaya dapat memadamkan dosa tu. Sebab tinggal Jumaat dengan sengaja ni dosa bukan dosa biasa, dosa besar lah, dosa besar. Maka lebih kurang 1000 lebih lah. Daratlah ada 4.25 gram, 4.25 gram darat harga emas masa. Kalau tak mampu, au nisfihi, ayatasaddaqa binisfihi, nisfi dinar, separuh dinar. Separuh dinar maknanya bukan 500 lebih kot, 500. Banyak juga tu. PKP berapa kali tinggal? PKP ada uzur lah tau. Ada uzur. Ada uzur gitu dah apalah. Ada uzur kerana tidak dibenarkan kita ni, kira azar tu uzur. Uzur yang menghalang kita berjemaah. Ada uzur dah apalah. Ni saja-saja tinggal. Sebab tu tak boleh buat ambil sebarangan. Sembahyang Jumaat terutamanya lah. Sembahyang lain tu maklum dah di sisi mazhab kita sunat muakkadah. Li khabari Abi Dawud wa ghairihi, berdasarkan hadis riwayat Abi Dawud dan selain daripada Abi Dawud. Habis. Selesai. Boleh. Kemudian katanya faslun fi salatil jumu'ah. Faslun fi salatil jumu'ah. Ini satu fasal pada sembahyang Jumaat. Katanya hiya fardhu ainin inda ijtima'i syara'itiha wa furidat bi Makkah wa lam tuqam walam tuqam biha, atau walam tak ditulis dia tuqam tak. Saya ni baris tak punya kawan takku, walam tuqam, ya qama yuqamu, tuqamu tidak didirikan, walam tuqam biha lifaqdil adadi au li'anna syi'araha al-izharu wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam mustakhfiyan fiha wa awwalu man aqamaha bil madinati qabla al-hijrati As'ad bin Zurarata
biqaryatin ala mailin minal Madinah. Fasal pada sembahyang Jumaat. Ia sembahyang Jumaat tu fardu ain di sisi berhimpun syarat-syarat. Cukup syarat hukumnya fardu ain. Fardu ain makna atas tiap orang hak wajib tu mesti. Bukan bukan makna boleh wakil. Bukan. Difardukan ia di Mekah. Sembahyang Jumaat tu. Di Mekah dah. Tapi tidak didirikan ia padanya di Mekah kerana luput bilangannya, tak cukup bilangan. Satu, atau kerana syiarnya menzahirkan sedang Nabi SAW bersembunyi-sembunyi padanya di Mekah. Padahal kat Mekah tak boleh nak zahir. Orang yang mula-mula mendirikannya di Madinah sebelum hijrah adalah As'ad bin Zurarah pada satu kampung Kadas Batu dari Madinah. Sekarang ni masuk pada sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ni hak paling afdal, sembahyang jemaah yang paling afdal. Afdalu jam'in qad ata fi jumu'ah fasubhi ghairin tabi'ah jama'atul isya'i thumma al-'asri zuhrun fa maghribun khitamu dhikri. Afdalu jam'in qad ata fi jumu'ah, berjemaah yang paling afdal ialah pada sembahyang Jumaat. Afdalu jam'in qad ata fi jumu'ah fasubhi ghairin tabi'ah. Kemudian jemaah yang kedua paling afdal ialah subuh Jumaat. Esok. Sembahyang Jumaat dalam seminggu tu hak paling afdal, sembahyang berjemaah ialah sembahyang Jumaat. Kemudian subuh Jumaat. Fasubhu ghairin tabi'ah. Kemudian subuh hari-hari lain. Jama'atul isya'i thumma al-'asri. Kemudian sembahyang jemaah waktu isyak. Mari lepas tu kedudukannya ialah sembahyang berjemaah pada waktu isyak. Thumma al-'asri. Kemudian sembahyang jemaah pada waktu asar. Zuhrun fa maghribun khitamu dhikri. Kemudian sembahyang jemaah pada sembahyang zuhur. Kemudian yang terakhir pada sembahyang maghrib. Khitamu dhikri, itu tatmimul al-bait lah, sebagai penutup kepada sebutan tu. Ini bait yang disusun oleh Syekh Abu Sa'ud Muhammad Al-Jidhi Al-Mahri. Nazimuha yukna Abu Sa'udi yarju min rabbihil ma'budi, yarju ridwana min rabbihil ma'bud. Syekh Jidhi susun bait ni. Jadi itu tertib jemaah sembahyang yang paling afdal. Sembahyang paling afdal. Okey. Kata dia hiya fardu ainin. Sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat fardu ain. Fardu ain. Inda ijtima'i syara'itiha. Ketika berhimpun, makna ketika cukup syarat-syaratnya. Ada segi sebutan Jumaat tu. Hak paling afsahnya ialah mim tu Jumu'ah. Boleh dibaca dengan dhammah mim. Jumu'ah. Dalam Quran itu min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Ada lugah yang baca dengan sukun Jum'ah. Macam kita sebut Jumaat, kita sukun kami. Dan ada yang baca dengan fathah Jumaat. Jumaat tu Melayu tu Jumaat. Ada lugah yang baca dengan fathah mim. Jadi baca Jumaat. Jumaat. Okey. Jadi hukum fardu ain itu menjadi fardu ain bila ijtima'i syaratiha, cukup syarat-syaratnya. Jelaslah tu syarat-syarat dia akan sebut nantilah. Orang lelaki, orang merdeka, orang mustautin. Wa furidat bi Makkah, difardukan di Mekah. Kata ulama difardukan di Mekah, yakni pada malam Isra' Mi'raj tu lah. Difardukan sembahyang Jumaat situ juga. Di Mekah dah. Jadi tapi buat dak di Mekah. Walam tuqam biha.
dan tidak didirikan. Walam tuqam ay al-jumu'atu biha bi Makkah. Tapi Jumaat tidak didirikan di Mekah. Sebab apa? Li faqdil adadi, kerana tak cukup bilangan. Itu illah kenapa tak didirikan tu. Kenapa tak buat di Mekah, padahal kewajipan tu di Mekah dah, tak cukup bilangan. Ataupun boleh jadi juga li'anna syi'araha al-izharu, kerana syiar sembahyang Jumaat ni ialah menzahirkan. Sembahyang Jumaat ni kena waktu buka. Ada buat sembunyi-sembunyi rumah sendiri tak? Buat secara terbuka. Dah sesuai tak? Dah. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam mustakhfiyan fiha, dan adalah Nabi SAW bersembunyi fiha ketika di Mekah. Ketika di Mekah dakwah Nabi secara bersembunyi. Tak, dia tak buat secara terbuka. Sebab apa? Takut orang-orang Quraisy lain khianat ke puak-puak yang Islam ni, hamba-hamba, orang-orang lemah, orang miskin. Jadi Nabi rahmat, dia nak jaga sahabat daripada kena ancaman daripada puak-puak Quraisy. Dibuat secara senyap-senyap. Kalau semayang pun tidak berjemaah secara kecil, dah di rumah-rumah, bukan buat secara terbuka. Padahal Jumaat kena buat terbuka, maka tak boleh buat lah di Mekah. Jadi Jumaat pertama buat kat mana? Wa awwalu man aqamaha bil Madinati, orang yang pertama mendirikan sembahyang Jumaat di Madinah qabla al-hijrah, sebelum Nabi hijrah lagi, As'ad bin Zurarah. As'ad ibnu Zurarah. As'ad ibnu Zurarah. Jadi As'ad ibnu Zurarah ini, Nabi SAW dia hantar, setelah daripada Bai'atul Aqabah yang kedua, Nabi hantar Mus'ab ibnu Umair menjadi sebagai ketua amir, orang yang menguruskan sahabat-sahabat hak Islam di Madinah. Jadi sebagai wakilnya di Madinah. Dan Mus'ab bin Umair ni dia suruh As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini, dia ni daripada 12 orang hak bai'ah ketika Bai'atul Aqabah. Masa sebelum hijrah tu kan berlaku Bai'atul Ula, bai'ah yang pertama, bai'ah yang kedua. Dan Nabi pada bai'ah kedua tu Nabi latih 12 orang budak puak-puak daripada Ansar yang duduk di Madinah itu. Antara salah seorang ni ialah As'ad bin Zurarah. Maka Mus'ab bin Umair beritahu ke As'ad suruh buat sembahyang Jumaat. Dan dia suruh, dia sebagai ketua, dia sendiri jadi ketua. Maknanya As'ad bin Zurarah menjadi ketua. Itu orang pertama yang buat sembahyang Jumaat dalam sejarah Islam. Dibuat di mana? Bi qaryatin ala mailin minal Madinah, di kampung hak jaraknya lebih kurang sebatu daripada Madinah. Kampung dinamakan Naqi'ul Khadmat. Naqi'ul Khadmat, nama dia lah. Kampung itu bagi Bani Bayadah. Bani Bayadah. Maka As'ad bin Zurarah menjadi imam bagi sembahyang Jumaat yang pertama yang didirikan. Dan ketika itu dikatakan bilangan mereka 40 orang. Yang ada di kampung tu, yang buat sembahyang Jumaat tu, ulama tarikh sebut bilangan mereka 40 orang. Daripada itu Imam Syafi'i rahimahullah mengambil bahawa sekurang-kurang Jumaat paling kurang 40 orang. Kau mula-mula buat tu lah, sebab lepas tu kau ramai. Nampak? Jadi ada sandaran 40 tu. 40 nak buat 40 tu ada sandaran. Bukan maknanya ikut suka je 40. Sebab apa 40? Sebab hadis 40. Bukan itu. Patang 40 hari. Ada kaitan tu. Ada cerita dan ada sandaran daripada perbuatan Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Okey. Wa salatuha afdalus salawati. Ni sebut tadi. Wa salatuha afdalus salawati wa sumiyat bidzalika lijtima'in nasi laha aw li'anna adama ijtama'a fiha ma'a Hawwa min Muzdalifata falidzalika sumiyat jam'an. Sembahyang terafdal daripada segala-gala sembahyang Jumaat lah. Dinamakan ia dengan demikian itu. Kenapa panggil Jumaat? Kerana berhimpun orang ramai untuknya.
atau kerana Adam berhimpun pada hari Jumaat dengan Hawa di Muzdalifah, maka kerana demikian itu dinamakan Muzdalifah sebagai perhimpunan, dipanggil jam'un. Okey, sekarang ni ditegang pula kaitan sejarah mukadimah sebelum masuk hukum ni. Kata dia, wa salatuha afdalus salawat, sembahyang dia itu sebaik-baik, seafdal sembahyang. Macam kita sebut tadi, afdalu jam'in qad ata fi jumu'ah fasubhuha fasubhu ghairi tabi'ah. Sembahyang Jumaat lah yang paling afdal. Dalam hadis banyaklah menceritakan hari Jumaat ini hari yang paling baik, terbit padanya matahari. Allah Ta'ala memerdekakan pada hari Jumaat 600,000 orang daripada neraka. Orang yang mati kepadanya diselamatkan daripada fitnah kubur dan seumpamanya. Mana lagi? Hari Jumaat ni juga hari yang tidak akan berlaku kiamat kecuali pada hari kiamat. Dan hari Jumaat ini hari yang diizinkan ahli syurga ziarah sama-sama dia. Maka kata dia, wasumiyat bidzalika, dan dinamakan dengan Jumaat. Sebelum Jumaat dipanggil hari apa? Jumaat ni nama Islam. Sebelum tu orang Arab panggil apa? Ada menjawab. Hari apa panggil? Hari apa? Hari Jumaat. Dia tak tulis sini tak? Hari apa? Tahu? Ezak tak tahu. Yaumul Arubah. Yaumul Arubah, hari Jumaat. Dipanggil sebagai Yaumul Arubah. Di sisi nama jahiliah dia lah. Nama jahiliah. Macam sembahyang Isyak, dia panggil solat Atamah. Al-Isya Atamah. Dia ada nama jahiliah. Lepas Islam ditukar lah. Yaumul Arubah, hari Jumaat. Cuba tengok dalam Bijirmi ala Khatib ada kot. Hasyiah di atas Iqna mungkin ada. Sini tak sebut pula sini. Kok ada dalam tu tak tahulah, dalam yang lah. Jadi dinamakan hari Jumaat itu dengan nama Jumaat. Kenapa? Ada sebab lijtima'in nasi laha, kerana orang berhimpun untuk sembahyang. Orang himpun untuk sembahyang pada hari itu. Jadi jamaah Jumaat ni daripada ijtima', berhimpun, jam'un. Ataupun li'anna adama ijtama'a fiha ma'a Hawwa, atau kerana Nabi Adam berhimpun pada hari Jumaat dengan Siti Hawa. Selepas diturunkan di bumi, Allah Ta'ala keluarkan daripada syurga dan dihantar ke bumi. Masing-masing tak temu ni. Adam duduk tepat jauh, Hawa duduk kat jauh. Nampak tak? Jadi bertemu, hari bertemu tu, temu balik dua orang tu ialah jatuh pada hari ke-6 daripada hari Minggu, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat. Maka dinamakan hari itu hari Jumaat, hari berhimpun, hari temu. Kerana ijtama'a fiha ma'a Hawa. Adam bertemu dengan Siti Hawa. Temunya di mana? Di Muzdalifah. Satu riwayat kata temu di Arafah. Dia kok. Tapi di sini temu di Muzdalifah. Dah cerita ni awak nesa tak? So kira awak nesa kita tak tahu. Ulama ni pun menukilkan pandangan berdasarkan riwayat-riwayat. Dan kesahihan riwayat tu kita tak dapat pastikan mana betul. Ini salah satu je, ataupun boleh jadi temu juga sini, lepas tu daripada Arafah di Muzdalifah. Kita tak tahulah. Tak penting ni nak cerita hikmat aje. Jadi benda-benda hikmat ni sandarannya kadang-kadang tidaklah hadis yang sahih, tapi tak ada masalah sebab ia bukan berkaitan dengan hukum, bukan berkaitan dengan hukum. Temu di mana? Muzdalifah. Jadi Muzdalifah ni dipanggil juga sebagai jam' al-jam'. Dalam kitab-kitab fiqh ataupun dalam hadis, yanfuruna minal arafati ila jama'. Jama' tu merujuk kepada Muzdalifah, nama lain. Nama lain bagi Muzdalifah jama'. Walidzalika, dari kerana itu summiyat al-Muzdalifatu jam'an. Muzdalifah tu dipanggil sebagai jama'. Sebab apa? Berhimpun situ. Adam berhimpun dengan Siti Hawa di situ.
Kemudian kata pengarang rahimahullah, tajibu jum'atun ala kulli mukallafin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan? Ada? Tak ada? Kalau tak ada, sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.